Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita sambung bab 2 iaitu 2.3 saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran. Jadi kita akan belajar interaksi antara organisma dengan organisma dan antara organisma dengan persekitaran dan apa keperluan antara organisma dengan organisma dan juga organisma dengan persekitaran. Okey. Sebelum tu kamu kena tahu dahulu apa itu spesies. Jadi spesies adalah sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang sama, saling membiak dan menghasilkan anak. Jadi ini kita panggil spesies apabila organisma tersebut ada ciri yang sama dan boleh membiak sama sendiri. Okey, spesies. Contohnya ini spesies ikan clownfish. Okey, ini kita panggil spesies. Okey, kemudian populasi. Populasi pula adalah organisma yang sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Jadi populasi clownfish juga dia dalam spesies yang sama dan hidup dalam habitat yang sama. Kita panggil populasi. Okey, dia sekumpulan. Kemudian kemudian komuniti. Jadi komuniti merupakan beberapa populasi organisma yang berbeza hidup dalam satu habitat yang sama serta saling berinteraksi antara satu sama lain. Ini komuniti. Beberapa organisma yang berbeza, populasi yang berbeza hidup dalam habitat yang sama. Kita panggil community. Ekosistem pula adalah beberapa komuniti tinggal bersama dalam satu habitat serta saling berinteraksi antara satu sama lain, antara organisma dengan organisma dan juga interaksi dengan komponen bukan hidup seperti air, udara dan tanah. Jadi ini terpanggil ekosistem. Okey, jadi ekosistem ini yang lebih besarlah daripada komuniti tadi. Okey. Seterusnya adalah habitat. Habitat merupakan tempat tinggal semula jadi bagi sesuatu organisma. Okey, habitat adalah tempat tinggal. Okey, habitat merupakan tempat tinggal. Okey, itu yang kamu kena tahu, habitat merupakan tempat tinggal. Okey, jadi untuk spesies, populasi, komuniti tadi, okey, bagi yang tak faham lagi, jadi spesies merupakan spesies merupakan benda yang sama. Contohnya spesies ikan ni, okey, ikan clownfish. Kemudian populasi pula, beberapa ikan clownfish ini tinggal dalam habitat yang sama, kita panggil populasi ikan clownfish. Dan komuniti, okey, komuniti. Okey, saya bagi contoh berbeza lah. Saya bagi contoh lain. Okey, kalau kita rujuk buku teks, okey, kamu boleh buka buku teks muka surat 28. Jadi spesies contohnya adalah spesies pepatung. Populasi ialah satu populasi pepatung. Kemudian komuniti pula, jadi komuniti adalah beberapa populasi organisma yang berbeza tinggal dalam habitat yang sama. Jadi komuniti itu adalah gabungan beberapa populasi. Contohnya adalah komuniti kolam. Jadi komuniti kolam terdiri daripada berudu, pepatung, bunga keladi bunting, apa lagi, rumput, bunga teratai, okey, siput-siput, ikan dan sebagainya. Jadi itu adalah beberapa organisma populasi yang berbeza hidup dalam habitat yang sama. Contohnya komuniti kolam. Jadi itulah komuniti kolam, beberapa populasi organisma berbeza. Kemudian ekosistem kolam pula. Okey, ekosistem, contohnya ekosistem kolam. Ekosistem kolam terdiri daripada beberapa komuniti yang tinggal bersama dalam satu habitat. Okey, campur semualah. Okey, campur semua komuniti tinggal dalam habitat yang sama. Contohnya katak, tambah lagi katak. Okey, kemudian berinteraksi dengan udara. Okey, berinteraksi dengan udara, dengan air dan tanah dan sebagainya. Okey, jadi itu adalah populasi, spesies, populasi, komuniti dan ekosistem. Habitat merupakan tempat tinggal. Okey. Sekarang kita lihat kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar. Jadi apa pentingnya organisma-organisma ini, hidupan-hidupan ini mesti pandai menyesuaikan diri terhadap keadaan persekitarannya untuk iklim-iklim yang berbeza. Contohnya iklim tundra, gurun dan kawasan tropika.
Jadi kita lihat apa penyesuaian yang ada dalam hidupan ini untuk meneruskan hidup di tundra, gurun dan juga kawasan tropika. Jadi yang pertama kita lihat kawasan tundra. Tundra adalah kawasan sejuk, kawasan yang ada salji. Okey, jadi kawasan salji untuk kawasan tundra, contohnya beruang kutub, harimau Siberia, walrus, karibu, elk, lembu mas. Bagaimana haiwan-haiwan ini hidup di kawasan tundra? Haiwan-haiwan ini mempunyai lapisan lemak dan bulu yang tebal untuk memerangkap haba dan menghalang kehilangan haba dari badan. Jadi lapisan lemak akan menyebabkan badannya menjadi panas sebab kita tahu tundra ini kawasan sejuk. Jadi haiwan perlu memanaskan badan. Jadi dia mempunyai lapisan lemak yang tebal dan juga bulu yang tebal. Okey. Kemudian untuk tumbuhan pula disebabkan kawasan tundra ini dikurang cahaya matahari, jadi hanya lumut, liken, rumput sahaja yang dapat tumbuh. Pokok-pokok ini tidak memerlukan cahaya matahari yang banyak. Okey, dia sebab di sana kekurangan matahari, jadi hanya beberapa sahaja dapat hidup. Jadi liken pula dia mempunyai air. Okey, dia tak perlu air banyak. Jadi untuk hidup dia perlu air yang sedikit. Jadi dia sesuai untuk hidup di kawasan tundra. Okey, lumut dan rumput pula ada batang dan akar yang dapat menyimpan air. Okey. Okey, untuk kawasan gurun, okey, unta mempunyai bonggol di bahagian belakang untuk menyimpan air. Okey, dan dia ada lemak untuk tempoh yang lama. Bonggol itu boleh simpan lemak dan juga air dalam masa yang lama. Okey. Cicak hutan dan ular mempunyai badan yang bersisik untuk mengelakkan kehilangan air dari badan. Okey, kaktus dia batang dapat simpan air dan kebanyakan tumbuhan di kawasan gurun ini mempunyai akar yang panjang untuk mendapatkan air. Jadi penyesuaian ini perlu untuk meneruskan kehidupan. Okey, sekarang kita lihat kawasan tropikal. Okey, kawasan tropikal ini sesuai untuk semua jenis hidupan sebab kawasan tropikal ini dia mempunyai suhu yang sesuai, hujan dan panas yang sekata sepanjang tahun. Jadi dia sesuai untuk habitat semua jenis tumbuhan dan haiwan. Jadi kebanyakan negara-negara barat yang 4 musim dan sebagainya suka datang ke kawasan tropika, kawasan Malaysia, kawasan yang berada di Khatulistiwa ini sebab kita mempunyai pelbagai jenis hidupan yang berbeza yang tak dapat dijumpai di tempat lain. Okey, ini contoh-contoh haiwan yang hidup di kawasan tropika.